Okay, Assalamualaikum sekali lagi. Kita sambung part 6 Part 6 untuk contoh kedua lah. Ini saya bagi soalan ni pada awak itu. So lagi tak ni? Okay. Yang ni saya dah bagi soalan pada awak. Agaknya awak dah buat lah separuh jalan. Okay. Soalan ni dia bagi pada awak tanpa reaction lah. Itu saya potong dia punya reaction kan, nilai reaction tu. So awak dah kira apa tu? Ni 18.3 ni dapat tak ni? 10 ni. Dapat tak dapat ni? Hello? Kau memang soalan tu bagi. Nilai 18.3. Dapat je. Apa dah? Dapat. Soalan bagi ke soalan suruh awak kira Tak ingat saya. Tak nampak ke? Ada mana belakang ni? Orang tidur ke kena? Ada. Okey. Sekarang ni kita anggap awak dah dapat lah. Dia punya reaction ni. Semua nilai reaction ni awak dah dapat. Sekarang kita hanya nak buat internal force lah kat dalam tu. Sekejap saya setting satu benda lagi. Sebab saya nak tukar-tukar tu tak jadi. Kena present window entire screen. Tak jadi ke? Silap saya ni. Present now. Ada OBS dan present OBS. Okey, soalan awak adalah ini. Saya print screen yang ni. Kita letak kat sini. Okey. Okey, ini yang awak punya soalan itu. Awak dah ada reaction lah. Okey, kita cuba buat sama-sama kat sini Yang pertama, kita akan tengok kepada gambar rajah ini. Saya alihkan saya sikit. Okay. Nampak tak gambar ni ni? Sekarang nampak tak nampak gambar ni ni? Nampak. Okey. Sekarang kita nak cari dia punya F F. Oi, silap Tak boleh nulis kalau saya buat sharing macam ni. Macam mana Saya nak tulis macam mana ni? Saya nak tulis hari tu. Masalah ni hari tu kita ni. Saya tak boleh tulis ni. Ya, saya tengok satu lagi.
Rasa kena pakai whiteboard ni. Kat 10 minit lah setting tak jadi-jadi lagi. Aduh. Ni dia keluar. Jadi saya nak tukar kepada dah keluar pula gambar ni. Nak ajar awak kira macam mana. Tak sure. Oh lama awak menunggu saya setting ni. Sekarang tak siap-siap lagi. Okay, kalau sekarang awak nampak tak? Nampak tak boleh tulis juga. Saya nak tulis, aduh. Nampak cik. Nampak tapi tak boleh nak tulis, aduh. Nampak. Awak tak nampak benda yang saya nak share tu. Saya tengok kat handset saya ni, tak nampak ni. Tak keluar. Jangan tengah fikir je. Kalau saya letak whiteboard sebagai sharing. Saya kena setting tak sharing. Kalau tak boleh kat saya potong lah benda tu nanti. Tak jadi dah ni saya. Situ boleh. Okay, kita tak payah guna whiteboard, kita guna cara biasa kita lah. Oh. Saya nak present apa sebenarnya. Saja screen. Patutnya jadi. Okay, kita baru boleh mula kelas saya buat kat sini je lah. Saya nota ni kepada awak. Okay, buat kat sini juga sama-sama. Sekarang ni awak akan nampak gambar rajah ni lah, gambar rajah soalan tu. Awak dah ada nilai 10 kat sini. Awak semua dah ada nilai 18.33 ni, reaction AY. Dan juga awak ada EY kat sini, 16.67. Sekarang awak nak tahu cara nak buat, nak starting kat mana. Okay, sebelum saya start ajar ni, saya nak tanya sekali lagi. Awak dengar tak suara saya ni? Dengar dan nampak tak gambar yang saya tengah conteng-conteng ni? Nampak tak ni? Nampak. Okay, bila kita nak buat benda ni, saya kata itu kita nak cari F sekarang ni kita nak cari F.
Dia kata itu kita kena mula dengan 1:1 lah. Cari yang 1 lawan 1. Okey, yang pertama sekali kita akan nampak apa gelap dulu Okey. Yang pertama sekali aku akan nampak 1 lawan 1 adalah pada titik mana? Titik A lah. Titik A untuk AY. Kita tengok AY. Kalau titik A AY kita ada ni 18.33 ni. Sekarang ni A ni dalam arah Y dia dah bergerak naik ke atas. Berapa dia naik? 18.3 berapa? 18.33 kan? So kalau A tu dah naik atas 18.33, awak nak stabilkan A, kena ada berapa? Kena ada berapa nilai? Sebelum ada nilai tu, A tu kena turun ke kalau nak stabilkan A, kena ada satu nilai ke atas dia lah kan? Nilai ke atas tu nak turun ke bawah ke nak naik ke atas juga? Yang tu dah awak faham. Turun ke bawah. Awak cakap dah, saya tak dengar. Padahal saya guna internet rumah saya dah ni. PC saja masalah. Hello? Turun ke bawah ke naik ke atas? Turun. Nak turun berapa? Berapa nilai nak turun tu? Awak kena turun dengan 18.33 lah. Barulah A ni stabil balik. So kita akan buat anak panah turun. Kita akan masuk nilai 18.33. Kalau anak panah ni dah ke bawah, mesti ada kembar dia lah. Partner dia mesti ada kat atas. Sekarang ni kalau simbol macam ni, dia jadi positif ke negatif? Simbol ni, simbol negatif ke simbol positif ni? Negatif. Ini adalah compression. Negatif 18.33. Okey, settle AY. Sekarang kita tengok AX. AX pun 1 lawan 1. Satu ke kiri dan ada satu je garisan ke kanan. Kalau A ni dah bergerak ke kiri sebanyak 10, jadi berapa nak stabilkan A? Kena ada berapa nilai lagi? Kena ada berapa nilai dan ke arah mana nilai tu? Apa? Hello, berapa ni? 10 je. 10 ke mana? Ke kanan. Ke kanan. So awak akan ada nilai dia adalah 10. Sorry, dia adalah ke kanan. Mesti ke kanan lah. Nilai dia adalah 10. Bila ada yang belah kiri ni, anak panah simbol yang ni, automatik dia akan ada kembar dia kat sini. 10 sekarang positif ke negatif ni? Negatif. Negatif. Positif. Kalau simbol kat sini tadi, simbol keluar, kita tanda sebagai negatif. Jadi simbol ke dalam adalah positif lah. Tension. Okey, settle. 1 lawan 1 yang pertama. Lepas tu kita tengok lagi. Okey, kita tengok C ni. C, contohnya kita nak buat C lah. C kat sini. C ni bergerak 20 ke kiri. C dia tolak oleh 20 ni ke kiri. Dah bergerak dah. Bergerak ke sini 20. C dah ada kat sini sekarang ni. So nak stabilkan C, nak patah balik, mesti ada load yang bergerak ke kanan lah. Okey. Tapi sekarang ni C ni 1 lawan 2.
Kenapa saya kata CX lah, CX 1 lawan 2. Belah sini ada 1 je. Tapi belah belakang dia ni ada 2. Mana atas garisan ni 1 dan ada pada serong ni 1. So kita tak boleh buat lagi lah bila 1 lawan 2. Jangan buat lagi. Padam dulu. Mana lagi 1 lawan 1? Awak akan nampak 1 lawan 1 lagi adalah pada titik E. E sekarang ni Y dia naik sebanyak Y 16.67. E dah bergerak naik 16.67. E ada kat sini dah sekarang ni. Jadi awak kena turunkan E. Nak turunkan E, mesti anak panah dia akan ke bawah. Berapa nilai dia? Berapa nilai nak turun E dia? Negatif 16. Berapa? 16.67. Sama nilai lah. Sama nilai yang E naik lah. So dia akan ada 16.67. Okay, saya tak dapat E. E berah Y. Sekarang ni bila sego, dia akan ada larayan. Bila ada di sini, dia akan ada kat sini satu lagi. Ini adalah X. X ini awak kena cari. Guna kaedah X1 per Y1 sama dengan, okey, telinga muka saya. Sekejap, saya alihkan sikit. X1 per Y1 X2 per Y2. Ini kita dah belajar kan? Segitiga, kita kena buat bentuk segitiga. Okey, soalan kita sekarang, gambar raja segitiga kita adalah ingat, ini 8. Ini 6. Automatik bila 6 8 kat sini akan jadi 10. Jadi bila awak nak cari X ni, kita akan guna formula ini. So kita hanya perlu gantikan. Ini X1 Y1 lah. Ini X1, ini Y1. Kita tanda macam tu lah. So nak selesaikan X1 ni, kita perlu gantikan dia. Nampak sini. X1 yang kita nak cari, X1 bahagi Y1 16.67 equal X2. X mesti sama dengan X ini. Dalam segitiga kita yang buat ni, kita kena pastilah mana paksi X, mana paksi Y. Paksi X kat bawah lah kan. Ni X, ini. So kita akan letak sini X2 kita adalah 6. Y2 kita adalah 8. So awak akan dapatlah X1 ni. So nilai X1 ni berapa, Faris? Awak dah kira kan? 2.5. 2.5. 2.5 Faris? 12.5 Oh, je. 12. Okey. So awak akan dapat X1 adalah 12.5. So kita akan masukkan kat sini. 12.5. Okey, bila kita dah ada yang bawah ini, kita copy yang bawah ni, kita letak kat atas dia. Cuma kita terbalikkan arah. Ini. Automatik sini akan jadi 12.5. Sini akan jadi 16.67.
Okey. Cuma kena ingat, yang kita nak cari sebenarnya adalah di dalam ni. Kira sekejap. Berapa kat dalam tu? 12.502 tambah 16.6702. Punca kuasa balik. Berapa jawapan dia? 20.84. 20.84. Okey. Awak akan dapat nilai dia adalah 20. Ni yang sepatutnya awak tulis kat atas dia lah kan. Jangan tulis melintangi garisan lah. 20. 8. Okey. Sekarang kita dapat ini negatif kan? Kalau dia simbol keluar tu negatif. So 20.84 tu nilainya adalah negatif. Okey, kita tengok balik kat E kita ni. E kita ni dalam arah Y dia stabil. Apa maksud dia? Stabil tu maksudnya 16.67 ni arah Y naik ke atas. Dan kita dah turun sebanyak 16.67 juga. So dia stabil lah E ni, tak bergerak. Tapi kalau kita tengok arah X sekarang, arah X kita E ni dah bergerak dah. Dah bergerak sebanyak 12.5 ke kanan. Sekarang E ni dah teranjak sebanyak 12.5. Duduk sini dah E ni. Jadi kalau awak nak suruh E ni kembali semula kat titik dia, berapa awak kena letak nilai? Ke kiri lah nilai tu. Berapa? Ha? 12.5 ikut. 12.5 juga ah. 12.5 ke kiri. So kita letak simbol ke kiri, kita letak nilai 12.5. Bila ada satu je simbol, kita kena letak partner dia. Dapatlah E ke D, settle. Sekarang awak nak tengok. Okey, kita tengok pada titik mana yang memudahkan kerja kita. Okey, titik D lah. Kita tengok titik D D ni. D awak tengok arah X sahaja. Jangan tengok Y, tengok X sahaja. Okey, siapa ada dalam ni? Tengok nama sikit. Nisa Rosdi, ada Nisa Rosdi? Ada, Cik. Okey, ada. Sekarang awak tengok titik D, arah X sahaja. D tu bergerak dah tu, bergerak ke kiri pun ada, bergerak ke kanan pun ada. Cuma saya nak tanya awak, dia stabil ke tak sekarang ni, D tu? Tak. Jangan tanya saya tanya awak dulu ni. Awak tanya saya mula. Tak rasa? Tak rasa. Confidence sikit. Tak, Cik. Tak, okey. Kenapa tak? Sebab dia Cik kata arah X je tadi kan? Ya, arah X saja. Sebab apa? Sebab adik kanan tu 12.5 tau. Yang tu 10. Okey, jadi tak balance lah. Ada lebih, yang belah kanan tu lebih kan, 12.5. Lebih berapa? Lebihnya berapa? Lebih 2.5. Lebih 2.5 belah kanan, betul? Sekarang kalau kita nak jadikan D tu stabil, kita kena letak nilai dia 2.5 lah kan? Tapi 2.5 tu nak letak belah kiri ke belah kanan? Kiri. Okey. Nak letak mana sekarang ni? Nak letak mana? Letak sini ke? Dekat garis ni dari D ke B lah. Kita akan letak pada sini. Leraian ni kan? Sebanyak 2.5. Matematik. Bila ada leraian, dia ada dua. Paksi X dengan paksi Y. Paksi X kita dah dapat. Paksi Y je kita kena cari.
Okay, segitiga kita sama saiz. Ini 6, ini pun 8 kat sini. So kita boleh pakai yang tadi lah. 6, 8, 10 ni. Jadi dapatkan saya nilai Y ni. Siapa nak kira? Nilai Y tu berapa? Ketik nama. Ketik nama. Haikal Daniel. Ada tak? Mana Haikal Daniel? Hello? Haikal Daniel mana? Check in saja. Waktu tinggal dah kelas. Lukman Naim ada? Lukman Naim? Ada, cik. Okey, Lukman. Berapa nilai Y tu? Y 16.67 kau. Jangan tanya saya. Mana boleh ni Y ni sebab kita kira bergantung pada nilai 16.67 di sini dengan 12.5 dia tak sama sekarang ni. Awak kena kira lah Y1 per Y2 X1 per X1 per Y1 X2 per Y2 Ataupun awak boleh buat juga Y1 per dengan X1 Y2 per dengan X2. Carilah, cari nilai Y ni. Guna formula yang sama, formula ni. Cuma letaklah Y1 kat atas sebab kita nak cari Y1. Tak nampak dah saya terlindur. Formula sama ni, Ni. Cepat, Lukman Naim. Dapatkan nilai Y1, Y tu. Kita letak sekarang, kita ubah dia jadi Y kat atas lah. Y1 per dengan X1 sama dengan Y2 per dengan X2. Okay. Windows sikit. Mana Lukman ni? Boleh kira tak? Sekarang Y1, Y yang kita nak cari ni dekat atas. Y 1.8 je. 1.8. Betul Faris? Awak dah kira tu. 1.8 betul tak Faris? Apa je? 1.8 betul tak nilai dia? Ya. Nilai yang ni nilai Y yang saya tunjuk ni. 1.8 ke? 3.33 cik. 3.33. Siapa cakap ni 3.33 ni? Nisa? Nisa eh? Ha. 3.33. Ha. Nilai yang sebenar adalah betul 3.33. So awak akan dapat 3 3. Okey. Payah saya nak tulis mana? Saya tulis atas dia dah. Saya tulis depan dia sikit 3.33. Okey, sekarang ni kita copy gambar ni, kita letak kat atas dia pula. Sini akan jadi 3.33. Ini akan jadi 2.5. Apa yang kita nak cari adalah kat dalam ni. So berapa nilai kat dalam? Kita nak cari nilai kat dalam. Nisa. Berapa? Gelak, cik. Ini gelak. Gelak. Kejap. Okey. Nampak tak? Saya tengok kat handset saya, nampak je ni. Dah. Dah lagi?
Tu. Mata. Tepik ada. Nampak dah? Nampak dah? Nampak. Nampak dah je. Ni kita nak cari kat dalam ni. Berapa kat dalam ni? 3.33 kuasa 2 tambah 2.5 kuasa 2 lepas tu punca kuasa balik. Dapatlah jawapan awak. 4.16. 4.16 betul. 4.16. Kita akan dapat kat sini adalah 4.16. Okay, settle kat situ. Sekarang ada dua tempat je tak buat lagi. D kepada C dengan C kepada B. Okay, kita buat DC dulu. DC Okay. Apa saya nak panggil ni? Arif Hakimi, mana Arif Hakimi? Arif Hakimi? Mana Arif Hakimi ni? Ada tak ada dalam kelas ni sebenarnya ni? Oh, Arif Hakimi. Awak ada tak ada ni? Ada dia. Ada dia. Ada. Mana awak ni punya WC ni? No Afika ada? No Afika? No Afika? Oh, no Afika. Ada Sama, tak ada juga. Nurul Akilah. Nurul Akilah ada tak ada? Ya Allah, tak ada juga. Faris lah, Faris ada Faris. Je. Okey, Faris. Untuk D kepada C, pasti Y sahaja. Kita tengok. Sekarang ada dah nilai D tu turun 20. Tu, nampak tak? D turun 20 tu. Lepas tu awak ada juga pada leraian tu sebanyak 3.33 naik ke atas. Jadi D awak ni dalam paksi Y stabil ke tak stabil? Tak. Tak stabil lagi lah. Jadi berapa lagi nak cukupkan dia supaya stabil? 16.67. 16.67 dalam arah Y ke atas ke bawah? Ke atas. So kena ada 16.67 ke atas. So ada sini 16.67. Okey, bagi yang tak faham macam mana dapat 16.67, ia adalah kita tengok pada D ni. Bila kita tengok D, tadi kita kata tadi saya guna marker warna merah tengok warna merah je. Kita tahu dah D kita ni yang pertama dia ada 20. 20 ni turun ke bawah. Pada masa sama awak ada nilai 3.33 ni naik ke atas. 3.33 naik. Jadi awak kena cari beza dua ni. Kat sini bila awak tolak 20 turun, tolak 3.33 yang naik atas ni, dia akan dapat 16.67. 16.67 ni kita nak letak ke atas ke bawah? Mestilah dekat atas. Barulah dia stabil semula D tu. Itu sebab tu dapat 16.67 ni.
Okey, settle situ. Sekarang titik C. Ataupun kalau awak nak check nak tengok balik betul tak betul 16.67. Ataupun tadi kita buat daripada titik D. Tapi awak rasa baik kita buat daripada titik C, cepat lagi dapat. So kita tengok pada titik C. Saya ajar satu lagi cara. Kali kita mula daripada titik C C ni paksi Y dia dari atas ni tak ada. Okey. Dia hanya dalam titik C, paksi Y dia hanya ada satu je sekarang ni. Yang ada nilai dah. Ni. 16.67. Bila dia ada satu 16.67, C ni dah naik ke atas. Naik ke atas sebanyak 16.67. Jadi kita nak stabilkan C, kita kena turun ke bawah. Turun dengan nilai yang sama 16.67. Itulah yang dia turun ni. Okey, ni turun. Letak nilai 16.67. Nilai ni 16.67 ke bawah. Sama. Sama ada nak kira daripada D boleh, nak kira daripada C pun boleh. Settle masalah awak. Okey, last member yang tak cari lagi, B kepada C. Siapakah yang bertuah? Saya nak dah suruh cari nilai B kepada C. Bertuah ini adalah Zahirah Fauzi. Ada Zahirah Fauzi? Ada je. Okey, dapatkan nilai untuk BC. BC. Terpulang pada awak. Nak tengok pada titik B boleh, nak tengok pada titik C pun boleh. Mana-mana yang awak rasa memudahkan awak. Sebab dua-dua tu mudah. Okey, Zahirah Fauzi. Dalam masa 10 saat, dapatkan nilai BC. 10. 9. 8. 7. Cepat. Tak payah kira pun. Tengok sekali lalu pun dapat dah tu. Tengok pada titik B tu. Nazirah, cepat. 30. 30. 30 tu awak tengok pada B saja. Tengok sekitar dia, sekitar B tu. Ada lagi pasti X tu, satu lagi. 15. 15. 15 tu pasti Y yang awak ni. X dengan Y apa awak tukar? 2.5. 2.5 lagi. Siapa cakap ni 2.5 ni? Saya. Farul Arif, jawapan yang sebenar apa? B ke C? 30 tolak 2.5 lah. Kenapa nak tolak? Kan dia arah yang sama. 2.5 juga. Berapa? Berapa Zahirah? Saya dah bagi hint tadi. Dia arah yang sama kan, 30 dengan 2.5 tu. Jadi B awak sekarang ni dah bergerak sebanyak berapa? Ke kanan tu. 30 dengan 2.5. Jadi berapa situ? Berapa? Arif. Dengan awak pun tak faham dah. Kira 2.5 cik tak? 32.5 tu bergerak ke kanan kan? B tu sekarang bergerak ke kanan. Kita nak cari B ke C. Nilai dia adalah samalah 32.5 juga mesti. Patut dia nak bergerak ke mana? 32.5 yang kita nak tulis kat BC tu. Nak gerak ke kiri ke nak gerak ke kanan? 32.5 tu. Ke kanan. Ke kanan? Kiri tau. Kiri. Awak kena stabilkan B tu. B tak boleh. B sekarang ni dah bergerak banyak dah. Bergerak ke kanan sebanyak 32.5. Jadi kalau awak nak patah balik B ke tempat asal dia, kena gerak ke mana? Kiri. Kena gerak ke kiri lah. Kena bergerak ke kiri. Nilai dia berapa? 32.5. Sekarang settle kerja awak kat sini. Tadi kita buat daripada titik B. Okey, katakanlah awak rajin nak buat belah C. Tadi awak nak cari jawapan BC ni.
awak nak buat dari titik C, tak nak buat daripada titik B. Saya satu contoh lagi. Cara nak dapatkan dia. Kita perlu tengok sekitar C ni. Sekitar C ni, awak akan ada nilai arah X. Yang pertama adalah 20 ni. Ini 20 ni. Arah X Dan awak juga ada 12.5 ni. Jadi apabila 20, sebab dia bergerak ke kiri, 12.5 pun bergerak ke kiri, kita bertambah dua ni. 20 campur dengan 12.5 akan dapat 32.5. Bila kita tahu C sekarang ni dah bergerak sebanyak 32.5 ke kiri. 32.5. Jadi kita kena stabilkan C, kita kena patah balik ke kanan lah. Dengan nilai sebanyak 32.5 juga. That's why lah kat sini tadi kita dapat jawapan bentuk macam ni. 32.5. Sama ada ke kiri, guna daripada C pun sama jawapan, guna daripada B pun sama jawapan. Okey, settle untuk awak dapatkan nilai internal force bagi F Okey, ini yang sepatutnya awak dapat lah. Sekarang dengar tak soalan saya? Hello? Dengar cik. Okey, kita sama kita sama nak dapatkan nilai mu. Saya anggap awak dapat kira lah reaction tu. Tapi serius saya cakap, kalau dalam final awak tak boleh cari reaction, automatik awak tak boleh buat semua penyelesaian yang lain. Dia berkait rapat dengan reaction lah. Okey, ini sepatutnya awak dapat reaction tadi. 0.67, 0.67 dan 1 lah. Sekarang kita nak buat dulu macam biasalah, kita kena buat 1 lawan 1. Yang pertama kita nampak 1 lawan 1 adalah A ke D lah. A ke D pasti X. So automatik bila dah ke kiri yang ini, dia akan ada ke kanan. 1. Lepas tu ni 0.67 turun, automatik dia akan naik ke atas. 0.67. Okey. Sekarang titik D. D pasti Y. Okey, kita buat ni dulu, C dulu. E dulu. E turun 0.6. 0.7. Tugas awak mencari yang ni pula. Okey. Sebelum tu cari kat sini berapa? Cari kat sini nilai X1. Guna segitiga yang samalah, 6, 8, 10. Segitiga kita adalah 8, 6, 10. Dapatkan saya X1 tu. Cari X1. Berapa nilai X1? 0.5. 0.5. Ha. So kita akan dapat 0.5 kat sini. Okey. Yang ni kita pusing di atas pula. Ini akan jadi 0.5. Ini akan jadi 0.6, 7. Yang kita nak adalah kat dalam ni. Cari yang kat dalam tu berapa? Yang dalam ni. Berapa nilai dia?
0.66702 berapa? 0.833. Ambil 3 titik. 0.83 3. 0.833 Hmm. 833 negatif. Okey, settle. Sekarang ni pasti add kat sini. Pada E ni dah ada dah. Tiba-tiba mari ada pula pasti add ni. Mana? Ni dah ni. 0.5 ni. Jadi dia mesti ada satu nilai kat sini. 0.5. Dia kena lawan balik. Okey, settle. Kita nak selesai dah ni. Sekarang kita tengok mana mudah. C, tengok C dah. Okey, kita tengok C. Kita ada satu ke kanan. Pasti add ni. Kita ada satu dah kat sini. Ini dah satu ni kan. Tapi kita juga dah ada 0.5 ke kiri. C ni. Sekarang tadi C dia bergerak dah ke kanan sebanyak satu. Tapi dia patah balik dah 0.5. Cuma dia tak sampai lagi rumah asal dia lah. Asal dia kat sini kan. Jadi kita kena tambah lagi sebanyak berapa? 1. Berapa kita nak tambah lagi? 0.5. 0.5. Ke kiri ke kanan? Kiri. Ke kiri. So kita akan tambah ke kiri sebanyak 0.5. Ini kembar dia, tak apa, kita letak terus. Sekarang stabil dah C ni. C awak dah jadi satu lah, stabil lah. Maksudnya dah sini satu bergerak. Tapi C ni juga dah bergerak ke kiri. 0.5 kat sini. 0.5 kat sini. So 0.5 tu tambah dengan 0.5 yang bawah ni akan jadi 1. Jadi dah jadi 1 ke kiri, 1 ke kanan. Stabil. Sekarang kita nak tengok C dalam arah Y. C dalam arah Y kat sini Awak tengok C dalam arah Y saja. C awak ni bergerak ke dalam keadaan stabil sekarang ni? Gerak. Bergerak berapa? 0.667. 0.667. Ke atas ke bawah? Atas. Ke atas. Jadi nak stabilkan dia, kita kena letak nilai ke bawah lah. Berapa nilai tu kita nak letak? 0.667 jugalah kita akan letak. Barulah stabil. So kita akan masukkan 0.67 kat sini. 0.6. Okey, settle D ke C. Sekarang D ni tiba-tiba dah ada nilai 0.667. Pasti Y. Bergerak ke atas ni. D ni. D awak ni dah tak stabil lah. Dah naik ke atas sebanyak 0.667. Jadi D ni kena turun sebanyak 0.667. Barulah D ni tak bergerak. Jadi bila kita nak turunkan D 0.667, kita nak letak kat mana D tu? Yang nilai 0.667 turun tu nak letak kat mana? Faham tak soalan saya? Nak letak kat mana sekarang ni? Kat mana? Nak letak kat mana? Kita dah tahu ni nilai dia mesti ada 0.667 dan mesti turun ke bawah. Sekarang ni awak nak letak kat mana 0.667 tu? Yang saya sebut. D ke B tak? B ke B. Kita akan letak pada leraya ni. Kita jangan tambah sini.
Kalau awak tambah sini dia menjadi reaction. Awak ubah kukuda daripada daya luar. Tak boleh, awak kena tambah kat dalam ni. 0.667. Okey. Bila awak letak 0.67 kat situ, automatik akan ada kat sini. Berapa ni? Sini berapa? 0.67 berapa kat sini? 0.5. 0.5 Sekejap. lah. Sekejap saya dapat core sekejap. Saya berhenti sekejap dengan awak ni. Halo. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau baca WhatsApp kawan. Kawan ada mesej daripada JPP tu. Okey. Dia nak tahu status Govindan Saka tu lah. Okey, nak tahu status kat apa pun Nanti kau nak baca. Dah demo WhatsApp kawan tu dah. Kawan tu maklumat tu. Okey, beres. Demo isi lah, demo isi suruh dia suruh PE dia isi ke lagu mana. Dan lepas tu maknanya letaklah siapa PE dia tu, nama PE dia. Nama penasihat akademik dia letaklah di bawah nama. Okey, beres. Okey, lepas tu sign ke kawan balik. Kawan nak sign ke JPKK. Okey. Okay. Okey, awak sambung Saya nak settle kerja sikit. Ada sikit je lagi ni. Awak sambung lah. Lagi saya masuk balik. Boleh? Boleh tak boleh ni? Boleh je. Sikit je lagi. Tinggal sini. Tinggal situ je tinggalnya. Okey, settle. Jawapan sama. Jawapan sama? Okey, buat situ saya sambungkan dah. Saya nak awak buat table sekejap lagi. Okey, kat sini akan jadi sini ke sini. Ini adalah 0.5. Ini 0.6. Dalam ni kita dah ada dah. Kita dah kira kat dalam tadi. Kau nampak tak yang saya tulis Nampak tak ni? Nampak cik. Negatif 0.8 3. Okey, settle untuk mu. Okey. Dah settle. Hello. Dengar je. Okey, sekarang ni kita nak habiskan latihan yang nombor 2 ni, contoh 2. Yang ini awak boleh tulis sendiri. Awak tengok member semua dalam soalan lah. Lepas tu line ni ambil kat soalan, dia ada yang ditulis 6, ditulis 8 tu kan. Ini cuma awak convert jadi milimeter. Kenapa kita convert jadi milimeter? Sebab kita punya A pun dalam milimeter. A kita ni, dia bagi kat soalan tadi 200 ke 2000 millimeter square. Yes, dalam soalan awal-awal. Dia bagi dalam cm. Dia bagi dalam cm, 20 cm. 20 cm kalau kita tukar dalam milimeter dia akan jadi 200 lah. 2000 millimeter. Cara nak tukar tu study lah, tapi saya bagi jawapan terus ia adalah 2000. Tapi awak perasan kat sini E dia bagi dalam meter pula. Pening pula awak nanti. Awak dua benda awak kena tukar unit Okey, E ni dia bagi dalam meter square. Okey, kat sini saya tunjukkan pada awak ni cara nak tukar unit A nak jadi nak daripada centimeter square nak jadi millimeter square.
style kerja saya. Kejap Aduh. Okey. Sekarang ni A, kalau nak tukar kepada millimeter square, awak follow yang ni lah. Kita asalnya sentimeter, kita darab kita akan dapat kat sini lah. Saya tak nak ajar tukar unit ni, awak tengok sendirilah nanti. Sekarang ni kita nak tengok E kita dalam kilonewton meter square. Kilonewton meter square ni. Cik, Ya. berapa 20 cm kuasa 2 dah 10 kuasa 2. Kan so study sendiri boleh study sendiri. 1 cm sama dengan berapa milimeter? 10. 10. 1 cm sama dengan 10 mm. Ini yang awak faham. Kalau 1 cm kuasa 2 bermaksud 10 kena kuasa 2 mm kuasa, so awak akan dapat sama dengan ini formula dia. 1 cm kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 mm kuasa 2. Yang awak nak cari 20. So awak kena darab 20 cm kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 mm bahagi dengan 1 kuasa 2 cm kuasa 2. Ini formula dia ni. 1 kuasa 2 cm kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 mm kuasa 2. So yang ini kita boleh padan lah cm kuasa 2 dengan cm kuasa 2 ni. So awak hanya perlu cari awak ni akan jadi 20 ni kena darab dengan 100 lah. Sini dah jadi 100 ni, 10 kuasa 2 ni. Awak akan dapat 20 darab dengan 100. So awak akan dapat 2000 lah. Mainan unit aja ni, tukar-tukar unit. Okey. Nanti tengok balik lah. Lepas ni tengok semula. Okey, yang ni yang E ni 200 kali 10 kuasa 6 kilonewton per meter square. Kita nak tengok kat bawah ni. Macam mana? Dia tunjuk dah tadi saya macam ada perasan dia tunjuk macam mana nak tukar ni. Apa ni? Nama ustaz pun. Kejap Dia tarik dah pula. Tarik. Tengok ni. Okey, kita sambung dah. Okey, mana kita ni? Nak cari formula. Okey ni. Sekarang awak nampak tak yang saya tengah tunjuk ni? Hello? Nampak je. Ni. Gelap sikit sini ni. Dia punya gambar ni gelap sikit. Saya alih sikit. Terlindur kat muka saya, takut terlindur je. Okey, boleh ni. Nampak Dia gelap sikit kawasan ni.
Saya cuba buat yang terbaik dah ni. Sama saya terbaik dah. Okey, tadi kita nampak dalam kita punya dalam soalan tu dia given lah, dia beri E kita ni, nilai E kita ni 200 kali dengan 10 kuasa 6 kilonewton per meter square. Ini yang dia bagi pada awak. Dia bagi pada awak macam tu lah. Tapi sekarang ni kita tak boleh nak kira dalam table bawah ni, kita tak boleh kira pelbagai unit. Contohnya sini kan A tadi dalam cm. Kuasa 2. Lepas tu length kita ni dalam meter. Kita buat perasan lah tadi. Kenapa jadi gelap ni? Bukan saya yang gelap ni. Okay, boleh kot. Okay, sekarang ni awak nak tengok macam mana dia nak tentukan E ni E kita ni dia bagi dalam bentuk kilonewton per meter. Sedangkan formula kita ni ada belakang ni F mu L bahagi A. Kalau awak perasan formula sebenarnya adalah F mu L bahagi AE kan. A bahagi E. A darab E ada belakang sekali. Cuma sekarang ni kita nak mudahkan kerja kita, kita buang dulu E ni, kita letak kat luar sekali. Ini saya tunjuk pada table ni, tapi table ni salah lah sebab nilai ni salah ni. So awak kena buat table sendiri lah, table sendiri. Nilai yang betul lah ganti kat sini. Saya tak nak tunjuk ni. Okey. A tadi kita dah tahu, kita tukar nilai A daripada sentimeter kepada milimeter kuasa 2. Sebab kita nak samakan semua ni. Sebab tu kat sini daripada meter asalnya meter, kita tukar kepada milimeter. Kita nak suruh sama semua. A pun kita tukar dalam milimeter. F ni kita dalam kilonewton, kita ambil kat atas je. Mu ni pun kita akan ambil pada pengiraan yang kita buat sebelum-sebelum ni lah. Sekarang ni kita akan dapat dalam yang ini, kita akan dapat kilonewton per millimeter square. Macam mana nak dapat dia? F ini, ni F ni darab dengan ni nombor 1, darab dengan mu nombor 2, F darab mu bahagi dengan A. Ni A kita. Sorry, F mu L, ada L dulu, darab dengan L. L kita nombor 3. So awak akan darab F darab mu darab dengan L bagi dengan A. Awak akan dapat jawapan ni lah. Cuma table ni salah lah kan. Saya kata ni L ni tak sama. L kat sini sepatutnya AB adalah A kepada B 8 meter. Sekarang ni dia buat 16 meter. Salah ha. Kelabu asap Kenapa jadi kelabu asap Alamak, apa saya buat ni? Kalau jadi tak terang lah. Awak nampak dengan terang ke tak terang ni? Kelabu ke tak kelabu awak nampak? Hello? Encik zoom sikit. Tadi apa? Zoom sikit. Kurang terang lah? Dia orang zoom tu. Saya zoom tu sebab saya jadi makin besar makin pecah. Okey. Okey. Okey dah? Okey. Okey, sekarang ni yang saya nak tunjuk adalah banyaknya contoh-contoh. Ingat formula tu F mu L bahagi AE. E tu kita buat kat luar nanti. Bila nak buat kat luar, sekarang ni kita dah ada nilai F mu L bahagi A, nilai ni. Kita dapat dalam unit kilonewton per millimeter square. So kat sini
kita ada E tadi dalam kilonewton meter. Tak sama. E ni tak sama. Meter. So dia kena tukar. Meter yang ini kena jadi milimeter juga. Sebab tu saya kata pertukaran unit ni awak kena belajar betul-betul lah. So yang ini kalau nak tukar senang je. Kita tulis yang asal yang kita ada ni. 200 kali 10 kuasa 6 kilonewton per meter square. Ini yang asal. E asal. Kilonewton per meter square. 200 kali 10 kuasa 6. 10 kuasa 6 ni. 10 kuasa 6 yang ni. Kilonewton per meter square. Yang ini dia tak meter square dekat atas. Ini dia tak kat bawah. Sama je lah. Kalau kita nak tukar kepada milimeter, dia konsep sama macam ni. 1 meter sama dengan 1 meter sama dengan berapa? Milimeter. Meter nak jadi milimeter darab berapa? Berapa? 10? 1000 cik. Jadi 1000. 1000 milimeter. Meter lah. Okay. Sekarang kita nak dalam meter kuasa 2. Ni meter kuasa 2 ni. Bila meter kuasa 2, kita kena kuasa 2 kan 1 ni. 1 kuasa 2 meter kuasa 2 sama dengan 1000 kuasa 2 milimeter kuasa 2. Ini formula dia. 1 meter kuasa 2, 1 kuasa 2 ni 1 juga kan. 1 meter kuasa 2 sama dengan 1000 kuasa 2 milimeter kuasa 2. So apa kena ringkaskan dia ni. Sebab dia ni panjang sangat. Jadi bila kita nak ringkaskan dia, kita akan tulis kat sini. Contohnya tengok kat sini ya. Tengok yang belah dan ni. Ini yang asal 200 kali dengan 10 kuasa 6 meter kuasa 2. Kita akan darab. Bila kita nak tukar unit, kita akan mesti 1 meter ni ke atas lah. Ni 1 meter kuasa 2 per meter kuasa 2 di atas. 1000 kuasa 2 per milimeter kuasa 2 ni duduk kat bawah. Kalau awak nak faham, awak fahamlah sendiri. Saya pun nak cerita lebih-lebih, tak awak tak faham juga. Pendek kata kita nak matikan meter lah. Bila kita nak matikan meter, yang ini mesti meter kat atas lah. Baru kita boleh potong kan. Baru kita boleh matikan dia. Sekarang ni meter kuasa 2 ni kita boleh mati dengan meter kuasa 2 yang ni. Okay, settle. 200 kali 10 kuasa 6 kilonewton. Bahagi 1000 kuasa 2 milimeter kuasa 2. Okay. 1000 kuasa 2 ni apabila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 10 kuasa 6. Ataupun 10 kuasa 6 maksudnya 100,000 lah. Cuba tekan 1000 kuasa 2 berapa? 1000 darab 1000 berapa dapat jawapan dia? 1000 darab 1000. Juta. 1 juta kan? 1 nak kosong lah kat belakang. 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Cuba tekan 10 kuasa 6 ni. Kalau ataupun awak tahu tak nak tukar 10 kuasa 6 jadi bentuk Brazil. Juta je. 1 juta juga kan? So maknanya 10 kuasa 6 yang ini boleh mati dengan nilai 1 juta. Ini 10 kuasa 6 1 juta. 1 juta yang ini boleh mati dengan 1 juta dengan ini. Jadi awak hanya tinggal kat sini milimeter kuasa 2. Dan sekali dia akan tulis macam ni. 200 kilonewton per milimeter kuasa 2. Itu cara nak tukar unit. So kalau kita nak selesaikan kerja kita, contohlah contoh ni contoh 200 ni tak tahu betul tak betul ni sebab tapi yang ni salah lah sebab nilai kat sini salah kan. So automatik yang ini salah.
Saya nak sahabat buat sini kejap lagi. Awak akan dapat nilai ni. Contohnya nilai ni lah kita guna dalam pengiraan kita sebagai contoh ni. Kita ambil ni 200. 200 ni formula kita displacement sama dengan F mu L bahagi AE. Ini yang asal. Formula asal kita yang ni lah. Sekarang kita modify formula ini mengikut pengiraan kita. Kita dah buat F mu L bahagi A je. E ni kita tak bahagi lagi. E kita tak bahagi lagi. Jawapan yang ini, jawapan semua ni kita dah ada. Kat mana ni? Okey, contohnya kita guna jawapan ni lah. Nanti awak cari sendiri lah. So kita akan letak 200.39. Unit dia adalah kilo meter per milimeter square. Ini nilai A, nilai ni kan. Nilai ni kan sepatutnya dia kena bahagi satu lagi. Bahagi dengan E lah. Bahagi E. Sebab E ni, E ada kat bawah ni sepatutnya. E ada sini. Ini kita buang dulu. E ni. So, umpama nilai yang kita dapat tadi, nilai ni kena bahagi dengan E. Nilai E kita ada dah. Kita dah kira dah E ni. Ni, 200 km per milimeter square. Okey, kita masuk kat sini. Ini kita gantilah. Kita ganti dengan 200. 200 kilonewton per milimeter square. Ini yang kita dah letak nilai E. Macam mana nak bahagikan dengan mudah benda ni ni? So kalau nak bahagikan mudah, kita kena buat pada saya. Kita kena buat sama dengan 200.39 kilonewton per milimeter square darab milimeter square di atas. Kita terbalikkan dia. Bila kita darab, kita kena terbalikkan dia kan. Milimeter square di atas. Kilonewton pun duk bawah. Kilonewton duk bawah. Apa? Ya, saya nak tengok. Kita jadi dalam meter, milimeter, sepatutnya tinggal milimeter ni. F mu L bahagi A. E milimeter square. E sekarang pun dalam milimeter square. Sekejap, saya tengok contoh satu lagi ni. Salah je sikit pengiraan ni. Tak ada penyelesaian eh. Oh, okey. Saya terlupa satu. Saya terlupa kat sini. Kat sini. Okey. Sini Tengok sini. Awak punya F mu L ni, jawapan akhir awak akan dapat dalam kilonewton per milimeter je ni. Tak ada milimeter square ni. Macam mana boleh hilang milimeter square ni? Sebabnya F kita, saya tunjuk ini dulu lah. Takut awak keliru pula. Saya tunjuk sini F kita dalam kilonewton. Ni kita kan atas tu F mu L bahagi dengan A. Okay. F kita sekarang kat sini adalah kilo. Unit dia kilonewton. Mu tak ada unit. Biar macam tu. L kita sekarang dalam milimeter. Saya dah tukar milimeter.
bagi dengan A. A kita sekarang milimeter kuasa 2. So, yang kita boleh padam adalah milimeter ini dengan kuasa 2. So, awak hanya tinggal kat sini. Kilometer per milimeter sahaja. Bukan kuasa 2 lah yang ni. Sebab tu tadi saya rasa macam salah sikit je. Okey, awak dapat kilometer per milimeter sahaja. Di dalam sini tadi ini tak ada kuasa 2 lah. Okey, awak akan dapat macam tu. Kat sini pun tak ada kuasa 2. Awak dapat macam ni. Kita nak matikan dia. Kita pun pusing. Yang ini kita pusing. Yang milimeter duduk bawah atas, kilometer akan duduk ke bawah. So macam ni lah ni. 200 kilometer per milimeter. Ini daripada F U L bahagi A. Okay. Darab. Sekarang ni kita kena guna istilah darab. Sepatutnya bahagi lah. Bila darab, kita kena terbalikkan dia. Jadi, bila terbalik, milimeter yang ni akan duduk ke atas lah. So, dia duduk atas ni. Kilometer duduk bawah. 200 ni duduk atas ni. 200 duduk belah atas. Sama dengan kilometer. So, dia akan jadi duduk bawah lah 200 ni. 200. Macam tu. Okey. Sekarang, apa yang awak nak buat adalah kilometer padam dengan kilometer. Mati. Milimeter ni matikan kuasa milimeter ni. So, awak hanya tinggal plus kali sama dengan 200.39 bahagi 200 ataupun tak buat apa ni, kita tak buat gitu. Kita buat darab lah, darab milimeter per 200. Ini sebenarnya sama lah ni. Kalau awak buat darab pun, awak bahagikan dia 200.39 bahagi 200 lah. Milimeter. So, jawapan awak akan dapatlah satu nilai kat sini. Dalam unit mililiter. Tengoklah. Inilah dia punya nilainya. Jawapan akhir kita yang ni lah. Yang saya tak tulis ni. Berapa. Kita buat kira lah. Dan awak kena tengok simbol positif dengan negatif ni. Kalau ada positif, maknanya betul lah. Andaian kita satu tadi tu adalah ke kanan. Kena tulis displacement pada titik C sebanyak berapa ke kiri ataupun ke kanan. Kalau jawapan akhir kita tadi dapat negatif, maknanya kita punya unit load ni adalah ke kiri sebenarnya. Okay, selesai untuk yang contoh nombor 2. Awak boleh tengok balik lah lepas ni. Mana tak buat memang awak takkan faham lah. Nak faham awak kena buat. Kalau awak tak buat langsung, memang awak mencari nahas, awak tak faham pun sebenarnya.